Nah, habis awal cakap Nabi SAW membaca ayat Amin. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sampai dia baca ayat dan sehingga dia tutup sendiri mulut Rasulullah SAW. Amin diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang menjelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Itu di antara ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah Utbah mendengar, dia terus pulang balik menemui sahabat-sahabat dia sambil berlinangan air mata, menangis. Dia kata Muhammad bercakap dengan satu percakapan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Dia rasa lain bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad itu Al-Quran, membaca Al-Quran. Dia kata aku tidak pernah mendengar bacaan yang dibaca oleh orang sebelum ini. Apa yang dibaca oleh Muhammad aku tak pernah dengar ayat-ayat. Lalu dia mengambil sikap membiarkan apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan dia tidak mengambil bahagian dalam perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan Sayyidina Umar, mendengar bacaan Al-Quran terus Islam, mendengar ayat Quran terus Islam. Itu indahnya ayat Quran ketika itu, sebab mereka cukup sensitif dengan gaya bahasa. Bila mendengar gaya bahasa yang indah, kita sedap menusuk hati. Kita dengar Quran dengan ada apa-apa dia. Bagi kita tak faham. Bila membaca Quran, orang bagi ancaman surat tu bila senyum, kita tak faham. Jadi indahnya bahasa Al-Quran ini, kalau kita tengok, daripada ayat itu surah Yasin sudah, perkataan susunan bahasa itu Rabbaka fakabbir. Kalau tuan-tuan tulis Rabbaka fakabbir, tuan-tuan baca kiri kanan pun tuan-tuan akan jumpa Rabbaka fakabbir. Tuan-tuan baca daripada kanan ke kiri pun Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Kiri kanan baca bersama, 3 perkataan. Kullun fi falakin, kullun fi fa'lam fa'ya fa'laka fa'lam ka. Kullun fi falakin, kullun fi falakin baca surah Yasin. Itu susunan Al-Quran. Banyak lagi ayat-ayat Quran yang kita tengok ya Pak, ayat-ayat susunan ayat yang Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan daripada manusia, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi falakin, kullun fi falakin. Indah gaya bahasa yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang Arab ini dia cuba juga nak lawan Al-Quran, indahnya Quran ketika itu. Dia tengok dia pun nak cipta juga syair yang hebat. Ya difdamu bintu difdain nakima tunaqaina a'laka fil ma wa asfalka fitin. Ini daripada Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ini ialah nabi palsu. Dia cuba juga nak cipta ayat Quran, nak tanding dengan ayat Quran. Ya Allah Subhanahu wa taala kata kullu in ijtamatil insu wal jinnu ala ayatuna bi misli hadha Al-Quran la ya'tuna bi misli hadha wa kana ba'dahu li ba'din. La ya'tuna bi misli walau kana ba'dahu li ba'din zahira. Kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tuna bi misli hadha al-Quran la ya'tuna bi misli walau kana ba'dahu li ba'din zahira. Jadi Allah katakanlah Muhammad sekiranya jin dan manusia mereka ini berhimpun untuk menyusun sebanding dengan Al-Quran, la ya'tuna bi misli, mereka tidak akan dapat menyusunnya walau kan waktu dibabin zohir, walaupun mereka ini membantu di antara satu sama lain. Nah, datang dari Al-Quran, ayat Quran itu tidak mampu. Musailamatul Kazzab dicipta juga Al-Quran. Ya difdamu bintu difdain nakima tunaqaina alaka fil ma wa asfaluka fitin. Katanya wahai kata, anak tu kata. Dia cipta tetapi karya yang tidak ada
nilai. Boleh ayat kata anak dua kata gitu. Bersihkanlah apa yang kamu hendak bersihkan, bahagian atas kamu dalam air dan bahagian bawah kamu dalam tanah. Tak ada apa. Karya ini tak ada nilai. Quran dibaca makna ada nilai, ada maksud, ada perkara yang perlu difikir. Itu hebat. Maknanya Quran ini mukjizat. Ketika itu nak lawan mukjizat, ketika itu nak lawan kehebatan kaum Nabi Muhammad SAW. Kalau di segi kandungan, kalau di segi kandungan Al-Quran ada 114 surah, dan mengikut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Quran ini mengandungi 6.666 ayat. Jadi dari 114 surah itu dan 6.666 ayat itu tidak ada bercanggah di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, kata Allah. Dan sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah, niscaya mereka akan mendapati percanggahan yang banyak. Dan Quran tidak ada percanggahan. Kalaulah menjumpai kesan-kesan sejarah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita dalam Al-Quran berkenaan dengan tenggelamnya Firaun dalam lautan merah, jumpa sejarah itu membenarkan lagi Quran, walaupun ketika ayat itu dibaca tidak tahu. Berlaku zaman Firaun, zaman Nabi Musa, diceritakan kepada Nabi, kesan tak nampak dalam lautan merah itu. Tapi kalau umat miskin yang ketika itu beriman, mereka beriman dengan sungguh, mereka tidak ada orang kata nak bertanya, nak kata betul tidak. Tetapi hari ini dijumpai kesan-kesan apa yang diceritakan dalam Quran itu sungguh benar. Kisah berkenaan dengan kandungan yang diceritakan sudah 1400 tahun yang lampau, tidak ada kajian sains ketika itu nak buktikan betul ke kandungan itu bermula daripada setitis air mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian jadi tulang yang diselaputi daging, kemudian jadi rupa bentuk orang kata manusia. Siapa yang kaji ketika itu? Tetapi bila Quran, bila kajian manusia itu berkembang dan manusia buat kajian, benar apa yang Al-Quran kata, tidak ada percakapan. Walaupun soal sains, soal sejarah, soal kehidupan atau soal apapun, tidak ada percakapan. Itu hebatnya Al-Quran. Dan Nabi SAW pun dalam Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala mencerita benda yang belum lalu. La tadkhulan al-masjid al-haram insyaallah amin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafu. Kamu sudah tentu akan memasuki Masjidil Haram insyaallah, kata Allah, dalam keadaan aman, tenteram serta bercukur dan menggunting kepala rambut kamu dan kamu tidak merasa takut. Allah kata dalam pasti akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Ketika itu Nabi SAW telah keluar menuju ke Mekah. Penentangan orang Mekah dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, semua tentang. Nabi tidak nampak, tapi Allah dah bagilah keyakinan kepada Nabi, kamu akan masuk Masjidil Haram. Kamu akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman. Allah tidak dalam keadaan aman, tidak berlaku peperangan. Aman, dan kamu masuk, kamu buat umrah, kamu cukur kepala, kamu kata cukur gunting kepala, bertahan, kamu masuk dalam keadaan aman. Allah dah cerita awal. Dan perkara itu yang berlaku tidak bercanggah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Tidak ada bercanggah. Memang Nabi masuk dalam keadaan aman. Mula-mula perjanjian Hudaybiyah berlaku, nak masuk tak boleh. Berlaku perjanjian Hudaybiyah, kamu boleh masuk kumpulan Allah, kumpulan Nabi Muhammad SAW boleh masuk pada tahun hadapan. Tahun ini tak boleh masuk. Tahun depan dulu 3 hari. Kami tak ganggu masuk dalam keadaan aman.
Mekah masuk dalam keadaan aman, tidak melakukan pertumpahan darah. Allah dah bagi tahu awal. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Telah dikalahkan bangsa Rom di negeri yang terdekat dan mereka sudah dikalahkan. Itu akan menang. Mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Allah dah janji Rom, Allah dah janji kekalahan dan kemenangan kerajaan Romawi. Maka benda itu berlaku, tidak percaya dengan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat yang dipanggil mukjizat maknawi. Mukjizat yang kita kena kaji. Kita tak nampak Quran ini, dia macam ni buku saja, tapi dia adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat isi, mukjizat yang nampak. Mukjizat seperti mana berlaku pada Nabi Musa tadi. Nabi Musa terbelah laut, nampak laut itu terbelah, para sahabatnya pengikutnya ikut turun, nampak. Berlaku Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kehebatan pada Nabi Musa, boleh ketuk di batu keluar air, 12 punca air. Nampak kehebatan itu. Bila mereka minta makanan, Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampak diberikan makanan mana wasalwa, kemudian nak makanan yang mujarab, Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dicabar oleh orang-orang musyrikin, kalau kamu betul dengan Nabi. Tunjuk mukjizat. Nabi sallallahu alaihi wasallam belah bulan terbelah. Bulan terbelah. Dilihat, nampak mata bulan terbelah. Tangan-tangan Nabi pernah keluar air. Oleh para sahabat tengok Nabi keluar, mereka dapat minum air. Daripada celah-celah jari Nabi keluar air. Itu mukjizat. Mukjizat maknanya dia tidak nampak. Tidak nampak. Kita nampak sebuah buku dan kitab saja yang dibaca, tetapi dia memiliki kandungan yang hebat. Bahwa syifa nafi', dia ubat yang sangat memberi manfaat. Orang ini berubat dengan Al-Quran. Ada kumpulan Darul Syifa menggunakan Al-Quran, berubat, mengeluarkan makhluk halus, mengeluarkan benda-benda yang tidak baik dalam badan, memberikan manfaat kepada kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahwa syifa nafi', bahwa nurul mubin, cahaya yang amat terang. Orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang sudah membaca Al-Quran, orang yang sudah mengamal Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan mudah kali. Orang yang jauh dari Al-Quran, nampak tidak tenang dalam kehidupan, nampak kecelaruan dalam kehidupan. Quran tidak pernah disentuh. Dalam bulan-bulan Ramadan ini, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, bahawa orang-orang salaf dahulu mereka membaca Al-Quran. Ada yang menghatamkan Al-Quran 1 bulan sehingga 3 kali khatam Al-Quran. Ada yang menghatam Al-Quran setiap 10 hari. Ada yang menghatam Al-Quran setiap 8 hari. Ada yang menghatam Al-Quran setiap 6 hari. Ada yang menghatam Al-Quran 1 hari 3 kali. Ada yang menghatam Al-Quran 1 hari 4 kali. Ada yang menghatam Al-Quran, ada individu tertentu menghafaz atau menghatam Al-Quran 1 hari sampai 8 kali. 4 kali di sebelah siang dan malam, 4 kali di sebelah malam. Dan mereka melewatkan solat Isya, membaca Al-Quran. Dan Sayyidina Utsman menghabiskan Al-Quran setiap rakaat sembahyang. Namanya berdiri. Ketika itu Nabi SAW, istrinya mengatakan bahawa aku melihat Nabi berdiri dan aku tidur dan masih terus melihat Nabi berdiri, menggeletar kaki Nabi, dan aku bangun tengok kaki Nabi sudah bengkak. Lamanya Nabi berdiri, bukan banyaknya rakaat yang sembahyang, tapi lamanya dia berdiri membaca Al-Quran. Kalau Sayyidina Utsman sendiri 1 rakaat menghabiskan 1 kali khatam Al-Quran, mungkin Nabi lebih daripada itu. Jadi kita menghabiskan Al-Quran, ada yang dah khatam Quran dah 5 dulu, dia tak
saya tak baca waktu.